Tolong ambilnya. Angah, tolong ayah ambil itu. Siang mata ya. Lupa ya bawa. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى المشايخ وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا 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 بالله العلي العظيم. الحمد لله.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula tertentu tiap-tiap kun itu, yakni tiap-tiap makhluk, dengan sifat yang masing-masing. Makhluk ini memiliki sifat yang masing-masing. Manusia, pokok, masing-masing sifatnya masing-masing. Semua barang yang menjadikan Allah mempunyai sifat yang masing-masing dan tempat yang masing-masing, dan dengan masa yang masing-masing, dan dengan pihak yang masing-masing. Duduk mana tak tahu, di mana, tempat mana, masing-masing dengan qadar pihak ni yang masing-masing, dan dengan qadar yang masing-masing, dan dengan kaifiat yang masing-masing, dan dengan hal yang masing-masing, dan dengan bagai yang jadi berubah, dan dengan bagi yang jadi berubah kepada zuhur atau kepada adam sekaliannya. Jadi sekalian kun ini, sekalian makhluk ini berubah, sama ada zahir atau adam sekaliannya, dengan Allah yang menentukan akan dia. Jadi yang menentukan kita, yang menentukan sekalian makhluk ini, kita pegang sungguh-sungguh Allah. Jadi segala yang berubah, daripada zuhur kepada adam, daripada adam kepada zuhur, daripada ada kepada tak ada, daripada tak ada kepada ada, yang menentukan akan dia Allah. Dan dengan Allah yang menzahirkan akan dia. Dia nak menghendaki Allah, dan yang nak menzahirkan sesuatu perkara itu Allah. Semua atas Allah. Jadi kita tak adalah nak susah payah memikirkan setiap perkara yang akan zahir. Dan dengan Allah yang mengadamkan akan dia, tiada dengan yang lain daripadanya. Yang nak bagi tak ada pun dia juga, yang nak bagi ada pun dia juga, yang nak menzahirkan dan nak mengadamkan Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita buat satu perkara, jadi tak jadi bukan kerja kita. Sebab kita berpegang, yang nak menjadikan atau tidak menjadikan adalah hak Allah, adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia cuma wajib, makhluk ini cuma wajib berusaha dan berikhtiar. Usaha ikhtiar atas kita. Jadi tak jadi itu bukan kerja kita. Jadi apabila manusia ataupun kita berpegang kepada sedemikian, tak ada istilah kekecewaan dalam apa pun. Sebab itu Habis pernah sebut tentang perkara ni. Orang mukmin hebat bila dia menghadapi suatu perkara, dia sabar dan redha. Dan apabila ia menghadapi dan menerima nikmat, dia sentiasa bersyukur kepada Allah. Inilah makna kata mereka itu musyahadah akan Allah dalam tiap-tiap zarratul wujud. Ini yang dikatakan musyahadah dalam tiap-tiap perkara yang ada. Nampak. Jadi bila nampak semua perkara, nak jadi tak jadi, nak bagi ada, nak bagi tak ada, dah ketentuan dia. Jadi kita sebagai manusia, sebab itu kita kena memandang kepada hakikat sesuatu perkara itu. Jangan sampai kita ini tadi menyalahi akan apa yang dikehendaki oleh Allah, atau dalam tiap-tiap zarratul kainat,
Apa yang ada dalam zarrah kainat, dalam zarrah makhluk ini, zarrah perkara yang dijadikan oleh Allah, walaupun sebesar zarrah ini tak boleh lepas dari kehendak Allah. Ya, tak boleh lepas dari kehendak Allah. Ya, kenapa? Ya, kenapa tak payah tanya? Ada? Jangan tanya kalau ikutkan kan macam Abi, buah-buah kampung banyak tak boleh makan. Jangan tanyalah kenapa. Tak? Hansat tak boleh, duku tak boleh, rambutan tak boleh, pulasan tak boleh, boleh katakan anggur tak boleh, semua tak boleh makan. Tak? Jadi janganlah tanya kenapa. Kenapa aku tak boleh makan sekarang? Janganlah tanya. Kenapa tak tanya masa muda dulu aku makan banyak, tak tanya pula. Tak? Masa kita makan banyak dulu, kenapa aku boleh makan banyak syukurlah apa yang kita dah tak boleh, dah tak boleh tu, bagilah peluang ke orang lain pula makan. Aku tak boleh, bagi orang lain. Jangan tak boleh makan rambutan, langsung tak nak beli rambutan, belilah juga, tapi bagi orang yang boleh makan. Jadi macam itulah. Jadi jangan tanya. Kalau kita ni tadi dah nampak tentang dah nampak kepada ta'alluq iradah, ta'alluq qudrah, ta'alluq ilmu Allah, itu yang bila kita mengaji tauhid ini, sifat ma'ani yang 7 kan. Ma'ani yang 7. Ya tak? Mengaji sifat ma'ani, kita jadi semakin takut dengan Allah. Sebab sifat 20 ni terpecah kepada 4. Pertama, nafsiyah. Kedua, salbiyah. Keempat, ma'ani. Yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Contoh sifat, Abi nak tanya, sifat ma'ani ada berapa, Nodi? Sifat ma'ani ada berapa? Tanya ada berapa, bukan cuba sebut sifat ma'ani. Ada berapa, Nodi? Berapa? Dia sendiri tak tahqiq. 7 ke 5 tak? Apa? 7. 7 sifat ma'ani. Cuba sebut. Nasrul tengah fikir tu. Nampak dia fikir tu, nampak. Dia fikir tu sifat ma'ani tu nampak. Jangan daripada kudrat dulu. Baik, tak nak bagi confuse. Sifat salbiah ada berapa? Hazim, bab apa dia? Ambil sifat salbiah dulu. Sifat salbiah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lagi qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdah. Baik. Lepas pada sifat salbiah baru masuk sifat ma'ani. Lepas wahdaniat, apa dia, Nasrul? Betul. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradat. Qudrat, iradat. Cuba ulang balik.
Betul. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi melihat, kenapa dipanggil sifat salbiah pada sifat yang 5 itu? Kidam, kenapa dia duduk sifat salbiah? Baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kenapa dipanggil sifat salbiah? Apa makna sifat salbiah? Tanya Azim lagi. Tak nak tanya apa makna sifat salbiah. Itu dah sampai Tanjung Malim. Baik. Makna sifat salbiah iaitu sifat yang menafikan barang yang tidak layak pada Allah. Kalau kidam itu gedebak sampai Tanjung Malim, baru nak pergi Kuala Kubu, jauh sangat. Kita ambil shortcut terus. Lepas itu dinamakan salbiah. Salbiah ini sifat yang menafikan barang yang tidak layak pada Allah. Contoh, qidam. Sedia ada Allah menafikan bahawa Allah ini ada mula. Dijadikan. Yang bersifat dijadikan kita, makhluk. Khaliq Allah, sifat dia qidam, sedia ada. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sifat baqa masuk dalam sifat salbiah. Kenapa? Kerana ia menafikan barang yang tak layak pada Allah. Apa yang tak layak? Allah menerima mati. Yang menerima mati makhluk, bukan khaliq. Jadi bila pegang situ, bahawa Allah bersifat baqa, yang mana selain Allah fana. Siapa selain Allah? Jangan tengok pokok durian, tengok kita. Yang fana itu, dia kata, tengok pokok durian itu fana. Dia terlupa dia pun macam pokok durian juga. Itu yang nampak benda lain terlupa diri sendiri. Fana, hancur pokok durian tu satu hari. Sebab memang sifat dia fana. Begitu juga kita, satu hari habis. Jadi janganlah fikir kita tak habis-habis. Jadi satu hari kita habis. Bila habis tak tahu. Kalau ikut kawan-kawan, semua habis muda. Macam Abang Usuk cerita, hari ni jumpa, 3 hari habis. Masa habis tu takutlah sekejap. Tak? Hantar-hantar lepas ni aku. Lepas itu tak ada, dah hilang lah. Jadi macam tu juga. Jadi bila pegang, kita ni habis satu hari mati. Yang tak menerima mati Allah. Mukhalafah, Allah tak serupa bagi yang baharu, tak sama langsung. Jadi yang sama mana? Kita ni lebih kurang. Jadi yang membezakan kita, siapa dia? Allah yang memuliakan kita. Jadi
pada anugerah Allah tu tak sama seperti mana anugerah manusia. Ya tak? Tak sama. Sebab orang yang mendapat daripada zat yang tidak pernah sama. Ya tak? Mana pernah sama. Dan tidak akan sekali-kali sama. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri. Yang tak boleh berdiri sendiri, kita. Tak boleh. Kita tak boleh berdiri sendiri. Memang sifat kita. Bukan sifat kita qiyamuhu ta'ala binafsih. Ya. Jadi yang layak bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih hanya Allah. Jadi kita ni apa? Yahtaju ila Allah, berhajat kepada Allah. Lepas itu bila dibahas tentang sifat istighna dan sifat iftiqar, Allah itu bersifat dengan sifat istighna, maha kaya Allah. Ya. Yang bersifat kaya hanya Allah. Dan Allah bersifat dengan iftiqar. Seluruh makhluk ini semua berhajat kepada Allah. Jadi tempat berhajat makhluk ini hanya kepada Allah. Jadi bila kita meletakkan tempat hajat kita kepada makhluk, salah. Sebab makhluk tak boleh menyampaikan hajat seseorang. Yang boleh menyampaikan hajat kita zat yang bersifat dengan sifat iftiqar. Apa hajat kita? Nak makan, nak ilmu, nak rezeki. Kita silap. Kita berharap kepada yang tidak bersifat dengan iftiqar gitu. Sifat iftiqar apa dia? Seluruh makhluk berhajat kepada zat yang bersifat dengan iftiqar. Kenapa seluruh makhluk itu berhajat kepada zat yang bersifat dengan iftiqar? Sebab zat itu juga bersifat dengan istighna, maha kaya. Sebab itu jika mana kita ini berbuat dosa dan maksiat seluruh umur kita, tak mengurangi langsung kekayaan Allah. Jika mana seluruh hidup kita ini kita berbuat kebaikan, tak bertambah langsung kekayaan Allah. Tak ke setiap apa yang kita buat dikembalikan kepada kita semula? Kita buat dikembalikan kepada kita semula. Allah tak mengambil manfaat atas hamba-Nya. Langsung tak ambil manfaat. Kalau engkau semayang, aku kembalikan solat itu kepada engkau. Kalau engkau puasa, aku kembalikan puasa itu kepada engkau. Allah kembalikan. Allah tak ambil manfaat. Kalau macam kita ambil manfaat tak? Kau kerja dengan aku bagi engkau upah, engkau mesti buat kerja. Benar tak? Lepas itu belagak jadi bos. Benar tak? Kita tak kaya, tapi duduk sebelah orang kaya. Jadi perasan kaya tak? Perasan. Sebab itu bila naik kereta buruk, rasa lain. Bila naik kereta hebat, rasalah lain. Kita biasa naik Proton Saga, tiba-tiba ada orang bawa kita naik Porsche. Dia macam rasa
Ya tak? Padahal yang kaya bukan kita. Yang kaya tuan kereta. Jadi kita dah rasa macam tuan kereta. Macam itulah hidup ni. Baru dia bagi kereta cantik sikit, dah rasa belagar. Kita ingat kita punya, walhal hakikatnya Allah sampai satu hari dihalau kita keluar. Macam Abi buat satu contoh tentang rumah sewa. Kita sewa satu rumah, kemudian kita cat, kita renovation, kita cantikkan. Rumah itu rumah sewa. Maka jiran sekeliling akan kata apa kat kita? Dia kata apa? Cap, kalau rumah sewa, cat cantik, tambah dapur. Orang keliling cakap apa? Cakaplah. Takkan dia gelak macam kau? Orang kata bodohnya orang ni. Dia pergi cantikkan rumah dia, tambah rumah, padahal bukan rumah dia. Kalau satu hari besok tuan rumah ni halau dia, apa pun dia tak dapat. Satu hari kalau tuan rumah halau dia, dia tak satu sen dia tak dah, rugi betul gitu. Buang duit ni. Orang akan kata macam tu kan? Dunia ni tak macam rumah sewa. Satu hari dihalau di Allah Ta'ala. Macam tuan rumah halau kita dari rumah sewa. Saya dah tak nak sewakan rumah ni dengan awak, awak kena keluar. Satu hari Allah halau kita daripada dunia, suruh keluar daripada dunia, berpindah ke mana? Alam boleh bawa apa yang ada dalam dunia ni. Ada siapa bawa rumah, bawa duit masuk dalam keranda ada, bawa motor kris contohnya. Nodi motor kris, Carol Waisuku, lagi Azim Honda, apa nama dah? Tak reti sebutlah motor-motor kau orang. Miron EX5, Zami Chris juga, carburetor terkeluar. Boleh bawa masuk dalam kubur. Ini harta saya punya, saya mau bawa balik. Jadi jika segala perkara yang kita buat ini tak boleh bawa balik, jadi orang kata apa? Bodoh. Jadikan perkara-perkara tersebut menjadi asbab untuk kita mendapat keredaan Allah. Ada motor, bawa pergi naik masjid contoh, tolong orang, gunakan dunia yang ada pada kita menjadi manfaat kepada akhirat. Sifat salbiah yang kelima, wahdaniyat, esa Allah. Jadi kena mengesakan Allah, kena mentauhidkan Allah. Kenapa kena mentauhidkan Allah? Kerana dia zat yang maha esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'al. Jadi kita kena mengesakan dia. Dan jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah. Sebab syirik itu perkara yang tak layak pada Allah.
Jangan syirikkan Allah. Syirikkan dia dalam ibadat, dalam takdirnya, dalam sifatnya. Ada tak orang cakap macam ni? Itu memang takdir Allah, tapi penyebabnya engkau. Kalau engkau tak rosakkan motor aku, motor tu tak rosak, nah, macam mana pula takdir Allah boleh bersepakat dengan sebab ni kita yang berkehendak. Tak? Jadi yang nak bagi rosak kena ada sebab. Sebab apa? Sebab dia bawa takdirnya memang dah ada sekian hari rosak. Nampak tak? Jadi selalunya kalau orang bawa motor kita rosak, ada tak? Bukan sikit, ada banyak perasaan marah. Benar tak? Macam mana Nodi? Macam Kushairi, wakai tahu dah rosak biarkan. Benar tak? Ada ke orang yang pakai motor kita dia niat nak rosakkan? Kecuali musuh, ya. Kalau musuh kita, memang kita tak bagilah. Memang dah tahu dia nak rosakkan. Aku nak pinjam motor kau, boleh tak? Ke mana nak bagi rosak? Nak bagi pinjam dia tu. Jadi bila seseorang itu, bila takdir itu berlaku, kita melihat akan ketentuan takdir, tak adalah rahsia apa-apa. Dah tu kalau rosak, macam mana nak kena repair? Ada duit repair, tak ada duit diam. Tak ada pening buat apa. Kan tak? Itu yang dulu Abi pergi Rawang, dekat Trafilet Rawang, tengah lampu merah, sembang dengan anak-anak. Datang satu proton BLM, bagi salam dengan Nabi, gedegang. Bagi salam lah nama tu, gedegang. Jadi Nabi pun turun kereta. Nabi tanya, macam mana ni cik? Nak report ke? Nak macam mana? Lalu dia kata, macam ni lah, saya bayar lah encik. Saya kata, boleh ke abang bayar? Kalau ikut kos, cat, ganti lampu, gedebak debu, dia kurang dalam 1,000 lebih. Kalau 1,000 lebih tak boleh lah encik. Kalau 200 boleh lah. Itu Habib cakap, kalau 200, Habib kata, encik tak ada duit lah tu. Jadi encik repair kereta encik, saya repair kereta saya. Boleh ke macam tu encik? Boleh lah, sebab dua-dua dah tak boleh. Encik pun tak boleh nak repair kereta saya. Takkan saya nak repair kereta encik, sebab encik yang langgar saya. Tapi boleh, kalau nak repair kereta dia pun boleh. Tak? Dia cakap dengan Habib apa dia? Terima kasihlah encik, saya nak repair kereta saya pun belum tentu ada duit. Nampak? Jadi masing-masing pergilah repair sendiri. Kalau tak ada, duduk dalam garaj, kan susah sangat. Ada duit baru repair. Siapa yang nak langgar kereta orang saja-saja? Tak? Kalau rasa nak claim insurans, pergilah report. Ada jalan syariat dia, kata. Kalau rasa malas,
repair sendiri. Jadi tak payahlah bising-bising. Tak? Ke macam mana Habib? Habib pun balik rumah, dia pun tak tahu ke mana. Dia selesai tak? Selesai. Ada repair, tak ada sudah. Tak ada siapa berkehendakkan perkara itu berlaku, fitrah manusia. Tapi telah ada dalam kehendak Allah, redha. Tak? Redha lah. Kenapa kereta aku pula orang langgar? Walhal sebelah pun ada kereta, kenapa tak nak dilanggar kereta sebelah? Tak? Rupanya Allah nak kifarahkan kesalahan kita yang kita sendiri tak tahu. Jika kita redha, dikifarahkan. Zul naik motor, tak pernah jatuh. Tak? Kalau ikut tak logik, komen motor, bawa motor tak tahu keadaan motor, jatuh. Allah nak kifarahkan dosa-dosa dia. Janganlah letak salah pada motor. Ni motor ni lah yang salah. Walhal yang press minyak kita, yang start motor kita, yang jatuh kita. Jadi yang berkehendak bagi jatuh siapa dia? Allah. Sebab apa? Sebelum ini kita rasa aku orang hebat, aku orang hebat. Sekali jatuh baru tahu tak anak Zizan bawa kuda. Sekali jatuh kuda baru tahu kuda lebih hebat daripada aku. Sekali dikuah jatuh. Walaupun kuda tu boleh dijinakkan oleh dia, tapi dia tak tahu macam mana perasaan kuda. Walhal bertahun naik kuda. Kalau ikut kemahiran, macam mana boleh jatuh? Walaupun kau tahu ilmu kuda, tapi yang menghendaki kau jatuh daripada kuda, aku, Allah. Sehebat mana engkau boleh bawa motor, tapi yang berkehendakkan engkau tu jatuh motor bukan sebab kelalaian ilmu engkau, tetapi adalah kehendak Allah. Waktu jatuh tu baru tahu tak hebat aku. Nampak tak? Barulah rasa kita ni tadi kosong. Kalau tak, kita akan tepuk dada. Ya? Alhamdulillah lah. Dulu tak semayang duduk kat kerusi, sekarang dah semayang duduk kat kerusi. Berapa lama dah Zul? 3 bulan. 3 bulan jalan penghapusan dosa-dosa yang dia buat. Bukan senang nak dapat semayang duduk kat kursi. Tak? Asal semayang bawa kursi, asal semayang bawa kursi. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih sebab penghapusan kifarah atas dosa-dosa yang pernah aku buat dahulu. Kalau kita fikir sungguh-sungguh, kita tinggal semayang dulu berapa tahun? Tinggal semayang dulu berapa tahun? Saya dah qadha Ustaz. Qadha tu itu bab lain, dosa itu bab lain. Meninggalkan salah itu dosa besar. Pada mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib kena qadha. Dosa tetap dosa. Jadi Allah bagi kita sakit sikit, Allah bagi kita ini sikit, maknanya Allah sayang kita kerana Allah hendak
menghapuskan dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita, hati kita. Ya, baik. Firman Allah Ta'ala, "Qul inzuru ma dha fis samawati wal ard." Ketahui olehmu ya Muhammad, bagi mereka itu, lihat olehmu dan fikir olehmu akan barang yang ada ia di dalam 7 petala langit dan bumi, daripada segala ayat dan tanda yang menunjukkan atas wahdaniyah Allah. Segala yang kita lihat, ya, di langit, di bumi, ya, menandakan tentang keesaan Allah, kewujudan Allah, ya. Allah. Jadi kalau sentiasa merasakan ma'iyah ini, iaitu bersama Allah sentiasa, ya, jadi hidup jadi tenang, ya. Allah, ya, baik. Selagi tak boleh buang dalam hati ni tadi perkara-perkara kesyirikan, ya, ya, melihat kepada makhluk ini, ya, dan lupa kita melihat kepada Allah, hidup kita takkan jadi tenang, takkan jadi tenang, ya. Nak barakah, nak sakinah, ni jalannya. Sentiasa memandang akan Allah, ya, melihat segala-galanya daripada takdirnya dan kehendaknya, ya. Ketahui olehmu, maka manakala engkau tetap akan musyahadah ini, istiqamah itu, hingga jadi berkekalan ia dengan ketiadaan ikhtiar daripada kamu lagi atas demikian itu, ya, seolah-olah ia jadi tabiat dan perangai yang tetap. Jadi bila dah kita kekalkan istiqamah, dia dah tak jadi jalan ikhtiar, maknanya bukan dah masuk mujahadah, dia dah jadi kebiasaan. Sebelum nak jadi kebiasaan, kena usaha bagi biasa. Nampak ini, nampak keesaan Allah, nampak kebesaran Allah. Kenapa Allah, ya, kenapa benda ni terjadi? Allah hebat engkau punya, ya, hebat engkau ya Allah. Bila dah istiqamah, lama-lama setiap perkara, setiap detik dan setiap masa sentiasa kita dapat merasakan akan keesaan Allah dan kewujudan Allah, wujudnya Allah, esanya Allah. Jadi kita ni jadi tak lupa lah. Disebut orang ingat, nak naik motor ingat, ya, atas motor ingat, ya, turun motor ingat, ya, semua jadi ingat, ya. Tu sebab kita nampak, kita sedar yang ni adalah takdir Allah ke atas kita, ya. Alhamdulillah, ya. Allah. Tiada lupa dan lalai sekelip mata sekalipun. Jadi kita dah tak lupa Allah. Bila dah istiqamah, menjadikan kita ni sentiasa orang yang mengingati Allah. Jadi sentiasa dapat melihat perkara-perkara ni, ya, nampak, ya. Nescaya hasil bagi engkau dengan demikian itu fana, yakni binasa,
artinya fana daripada melihat perbuatan itu daripada akuan dan makhluk. Binasa segala perkara yang datang daripada makhluk, sebab kita dah nampak bahawa ia ni tadi hakikatnya daripada Allah. Dia dah tak ada. Tapi teringat ada satu kisah seorang awliya. Dia tanam pokok buah. Jadi setiap kali berbuah datang monyet. Jadi dia bercakap dengan monyet. Dia kata, ambil sebahagiannya dan tinggal sebahagian untuk aku. Jadi kebun dia tu, separuh kebun, setiap kali berbuah binatang akan makan, dan separuh lagi dia tak masuk. Dia kata yang separuh lagi untuk aku dan untuk orang lain yang akan kusedekahkan. Jadi pokok tak pernah berhenti buah. Itu hebat. Tapi orang kedekut ni, pokok pun tak nak berbuah. Bila dah kedekut, pokok sendiri pun tak nak memberi manfaat kepada tuan pokok. Dah kedekut. Kalau tak kedekut, buah jadi banyak. Sebab makhluk-makhluk ini, mereka seronok berkhadam, menjadi khadam kepada hamba yang menjadi khadam kepada Allah. Seronok dia. Aku nak khidmatlah dengan dia. Sebab dia berkhidmat dengan Allah. Macam batu pengisar yang sanggup mengisar tepung Sayyidatina Fatimah. Jika tidak diarahkan berhenti, katanya, aku akan mengisar sehingga hari kiamat. Seronok berkhidmat. Jadi pokok-pokok buah pun macam tu. Mereka seronok berkhidmat. Macam mimbar Rasul yang menangis setelah Rasulullah mendapat mimbar yang baru. Seronok berkhidmat. Jadi keadaan orang mukmin, yang baik, yang baik, sentiasa baik zahir batinnya berkhidmat kepada Allah. Apa yang ada di sekelilingnya, berlumba-lumba untuk berkhidmat kepadanya. Itu kita lihat golongan-golongan ini, mereka hidup dia Masya Allah, Masya Allah, tenang. Sebenarnya kita cari apa? Ada harta, cari harta siang malam pagi petang, tetapi harta itu menyusahkan kita. Buat apa cari benda susah? Tapi kalau kita cari harta, kita dapat harta, tapi harta itu menyenangkan kita, membahagiakan kita. Jadi ini sebenarnya ada keluarga yang membahagiakan kita. Barulah seronok. Kita berkahwin, isteri kita membahagiakan kita, anak-anak bahagiakan kita. Seronoklah. Dia tak kerun. Tapi kalau kahwin gaduh hari-hari, seronok kahwin. Biar aku tak payah kahwin, kan? Jadi kalau nak seronok, bawa kepada Allah. Kalau nak seronok, bersama-sama menghadap Allah. Maka jika fana pula engkau daripada melihat akuan sama sekali, hingga tiada dalam hati engkau itu melihat, artinya ingat kepada akuan yakni makhluk dan perbuatan yang makhluk sama sekali, nescaya hasil pula bagi engkau baqa dengan Allah.
Bila kita menghilangkan pandangan kita kepada sekalian makhluk, pada ketika itu berkekalan kita dengan Allah. Berkekalan ingat kita dengan Allah. Kalau dah masuk bab berkekalan ingat dengan Allah, tak ada apa dah lah. Tak ada apa dah lah. Dah duduk, dah berkekalan mengingati Allah, tak ke dalam rahmat, tak ke dalam ketenangan, tak ke dalam kesenangan, Allahu Akbar. Tetapi selalu cakap dengan kamu semua, dan Nabi pesan, jangan sekali-kali melupakan Allah dalam semua perkara. Jangan lupa dia. Maksud Nabi lupa macam mana? Ada isteri dan anak-anak, bawa kepada Allah, menuju kepada Allah, buat macam tu. Ada rumah, bawa menuju kepada Allah. Macam mana rumah yang bawa menuju kepada Allah? Macam mana kira? Ada rumah tapi bawa kepada Allah, kerana rumah aku ni anugerah daripada Allah. Ada orang yang tak ada rumah, tapi aku Allah bagi rumah. Macam mana nak bawa kepada Allah? Aman. Ni macam mana rumah itu boleh bawa kepada Allah? Macam mana aman? Lama fikir mah. Umpan ikan lampam, apa dia? Tepung, hong. Kalau pasal pancing tu tahu macam. Itu dia. Ni kena. Ya Allah, kenapa aku tak bagi, engkau tak, ya Allah, kenapa aku tak layak menerima ilmu pengetahuan ini? Jangan kita tak rasa sedih. Sebab apa? Sebab bila kita tak dapat ilmu-ilmu ni, kita tak boleh mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana nak bawa rumah ini kepada Allah? Jaga 3 perkara yang mana Nabi larang. Rumah yang tidak dimasuki malaikat apa dia? Pertama, rumah yang ada anjing. Kedua, rumah yang ada gambar-gambar ataupun patung yang bernyawa. Patung, binatang dan sebagainya. Cuma ulama dia bahas, melainkan patung-patung permainan kanak-kanak macam teddy bear, yang tu dimaafkan kerana dia tidak dimuliakan. Kalau ada surah ataupun gambar patung-patung yang bernyawa, maksudnya gambar orang, gambar binatang, sehingga kita muliakan, digantung, dipamerkan, yang cukup sifatnya, cukup sifatnya, maka kata Nabi, malaikat rahmah tak masuk dalam rumah tersebut. Jadi cek tengok rumah kita ada tak benda anjing, tak ada, gambarnya ada tak, ataupun patung-patung ada tak, tengok. Yang ketiganya, rumah yang tidak didatangi tetamu. Jadi kita ada rumah, maka suruh orang datang rumah. Maka rumah yang orang yang selalu datang, rumah ini rumah yang di dalam rahmat Allah. Betul. Kalau kita tengok dulu macam budaya orang Melayu, kita ingat budaya sahaja, itu orang kalau jumpa dulu dah semang-semang, jemputlah datang rumah ya,
Cuma dia buat budaya itu bukan budaya Islamik. Dah datang rumah membawa bawang putih, bawang merah, bawang kecil, bawang besar. Bukan setakat kupas kulit dengan cincang sekali bawang. Ya. Jadi kita bawa budaya Islam. Apa dia yang hadrah Islam ini? Bila orang selalu datang rumah kita, tetamu selalu datang rumah kita, lalu kita memberikan makanan dan minuman, rezeki isi rumah itu tidak akan putus. Sebab ini janji Nabi. Tetamu itu datang membawa rezeki, dan dia pulang membawa dosa isi rumah tersebut. Jadi rezeki isi rumah tersebut tidak akan putus selagi mana tetamu itu datang. Maksudnya rezeki isi rumah itu jadi berkat bila selalu datang, orang datang. Ya, ini tak, ya, kita kunci pintu, tak bagi orang masuk. Tak maaf lah. Ya. Jadi mana nak datang rahmat? Bila tak datang rahmat, maka isi rumah itu dalam keadaan yang tidak ada rahmat Allah. Dibawa, rumah yang dibawa kepada Allah, harta yang dibawa kepada Allah, diri yang dibawa kepada Allah, diri yang berbuat baik zahir dan batin. Diri kita buat baik, tengok orang buat baik, kita tolong orang buat baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong pada perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong perkara-perkara kemaksiatan, kemurkaan Allah. Ya, tolong Allah. Saya tak boleh nak tolong dengan tenaga saya. Saya tolong dengan harta saya. Saya tak boleh tolong dengan harta saya tak ada. Tolong dengan memuliakan orang lain. Sekurang-kurangnya kita datang tengok. Jadi golongan bapak-bapak ni nak buat kerja dah tak larat. Tengok, kami ni boleh tengok ajalah. Jadi menghadirkan diri itu menjadi kesukaan orang lain. Jadi dia pun bagi tahu, kami faham cik. Tak? Kami pun tak bagi cik buat kerja, bagi kami yang muda-muda buat kerja. Tapi adanya itu menjadi keseronokan pada semua orang. Tak? Nak bantu pakai tenaga tak larang. Tulang sudah reput. Tulang sudah reput ni. Tak baik. Dah kita dah berumur-umur ni mai kan. Nak tolong tak larat kita. Nak tolong dengan harta, kita tak ada harta. Tolong dengan kita mengimarahkan majlis tersebut. Ya, alhamdulillah. Baik. Ini kata bawa diri kita kepada Allah. Masya Allah. Itu kalau kita nampak. Tapi kalau kita tak nampak, kita takkan nampak. Dan kita tak berharap untuk nampak. Tak harap langsung. Lalu tidak akan dinampakkan oleh Allah. Langsung tak harap. Ya Allah, contoh, ya Allah, jadikan aku orang baik. Ya Allah, jadilah aku faham dengan agama. Bagi aku faham ya Allah dengan agama. Kita tak harap langsung. Cuba kita minta dalam hidup kita, insya-Allah. Baik. Artinya tidak engkau ingat lagi pada waktu itu melainkan Allah semata-mata yang engkau ingat. Masuk baqa dengan Allah ini dah tak ingat dah pada waktu itu
Hanya yang kita ingat semata-mata Allah. Jadi apa yang ada pada kita ini menjadi asbab untuk kita mengingati Allah. Nampak isteri kita, ya Allah, terima kasih. Sebab isteri aku ni, asbab isteri aku, hidup aku jadi senang. Ya tak? Dia yang basuh baju aku, ya Allah. Dia masakkan, Allah. Kalau tak, aku kena cari makan sendiri. Ya tak? Hai, isteri, tak ada 5 hari, pening kan? Mulalah rasa sunyi lah apa. Masa dia ada, tak hargai pula. Ya tak? Dia basuh baju, dia masak, dia layan kita, Jadi begitu juga si isteri melihat suami, alhamdulillah, saya ada teman dalam hidup ini. Untuk saya dekatkan diri pada Allah. Orang yang ada anak macam itulah, bawa hampir kepada Allah. Bawa, macam mana nak bawa isteri dan anak-anak kepada Allah? Timbulkan kasih dan sayang dalam keluarga. Ini yang Nabi buat. Nabi nak pergi mana, balik, Nabi akan cium Sayyidatina Fatimah. Sampai daripada musafir, tempat yang pertama sekali yang Nabi tuju Allah adalah rumah Fatimah Zahra. Nabi akan cium Fatimah, cium Hasan Husain. Apa Nabi? Jadi macam mana kasih kita pada anak itu? Zul, dalam bulan ni berapa kali cium Adli? Itu. Ya tak? Berapa kali kita cium anak kita? Ayah sayang kamu. Bang, dalam tahun ni berapa kali abang cakap dengan anak tahun lepas, ayah sayang kamu. Jangan malu dan jangan kedekut untuk cakap benda tu. Zul, Zul malam ni balik cakap dengan Adli. Adli, ayah sayang kamu. Adli akan cakap, Adli tengok ayah dia, apa hal ayah ni, macam pelik malam ni, kata. Baru 2 minggu ngaji kitab tasawuf, kata. Rasa pelik sangat ayah. Cakap dengan anak dia, selama ni ayah tak nampak. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada ayah hidayah dan taufik. Alhamdulillah. Baik. Bermula fana dan baqa ini, wallahu alam. Malam besok insya-Allah. Besok kita sambung. Jadi kalau sentiasa dan semua perkara kita bawa kepada Allah, seronok. Hidup ini seronok. Semua perkara bawa kepada Allah. Hidup ni akan jadi seronok. Jadi kita rasa berguna hidup ni. Baru kita rasa berguna hidup ni. Kalau tak, macam tak berguna hidup. Kita hidup ni, sebab itu sampai satu peringkat manusia ni akan bosan. Sampai satu peringkat manusia ni akan bosan. Sebenarnya aku cari apa? Sebab dia tak bawa hidup ni, dirinya kepada Allah.
Tapi kalau kita bawa hidup dan diri kita kepada Allah, harta kita kepada Allah, kita tak akan pernah bosan. Sebab dengan Allah tidak pernah bosan. Dengan Allah tidak akan ada sifat bosan. Sebab itu apabila kita tak bawa kepada Allah, akan datang satu persoalan. Sebenarnya aku cari apa ya? Apa macam kosong. Sebab itu apabila hidup ini, kita bawa kehidupan ini untuk bersama Allah, jadi semua kita cari rezeki kerana Allah, bersama Allah. Rezeki ini jadi tak menjadi masalah, kita jadi seronok, tidak jadi masalah. Dah. Macam mana Nodi? Macam tu ke? Betul tak? Cari biti. Betul tak? Cari tak? Cari super tak? Jadi sebenarnya apa dia? Bila kita bawa dunia kepada Allah, walaupun kita tak penat macam dulu, tetapi rezekinya tetap sah, kadang-kadang lebih lagi. Benda gitu nanti. Mana? Boleh dah. Kerih sebutir. Boleh kerih sebutir. Mana? Bukan membuat kerja berat tu. Mana? Sembahyang sunat tu tak banyak mana, zikir tak banyak mana, tapi apabila kita mula menuju ke arah kebaikan, menuju ke arah keredaan, kita belum diredai, belum jadi orang baik, tapi kita pergi, berusaha untuk pergi ke arah kebaikan dan keredaan. Macam cerita seorang pemuda yang bertaubat, disuruh pergi ke satu qaryatut taubat, tak sampai lagi pun mati, diterima oleh Allah. Kerana usahanya itu masih berjalan, tak sampai lagi qaryatut taubat, tapi hati dia kuat untuk dia bertaubat kepada Allah. Dalam masa dia bermujahadah mati. Jadi itu je. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, redhakanlah kami, redhakanlah isteri dan anak-anak kami, redhakan segala amalan kami, perkataan kami, dan pimpinlah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kurniakan kebaikan atas kami, isteri dan anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah, sekalian adik-beradik kami ya Allah, dan keluarga mereka dan jamaah kami dan orang yang mengenali kami ya Allah. Kami berlindung daripada Engkau ya, kami berlindung dengan Engkau ya Allah daripada ketentuan yang tidak baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon satukanlah hati-hati kami dengan kasih dan sayang ya Allah, seperti mana Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan hati sahabat-sahabatnya dengan kasih dan sayang ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang sentiasa mengasihi Engkau dan mengasihi Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.